إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي أولا باتقوا الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وبعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah mentakdirkan pengajian kita ini dapat diteruskan dari tahun demi tahun. Kalau tak salah, saya sendiri dan jemaah-jemaah yang telah lama beristiqamah dalam majlis ilmu di sini, mungkin kita sudah ada kelas di sini lebih daripada 20 tahun. Kalau anak kita pun, anak pun ada yang dah kahwin dan sudah ada cucu. Artinya kepahaman kita terhadap asas agama Islam sudah mantap. Kalau Nabi mengambil masa 13 tahun untuk memantapkan akidah dan akhlak umat yang hidup di zaman Nabi, saya kira segi akidah kita sudah mantap. Segi akhlak itu bergantung kepada setiap orang yang berilmu. Adakah dia mengamalkan, menghayati ilmunya atau tidak? Kerana ilmu satu bahagian, amal satu bahagian yang lain. Semua orang sudah berilmu berpuluh tahun, tetapi amalan dia itu sangat jauh ketinggalan. Sikapnya sangat jauh daripada seorang yang berilmu. Sebagaimana tahun 2019 kita berakhir dengan tanda-tanda hari kiamat yang menceritakan bahawa di antara tanda kiamat ini ialah bila ilmu itu terangkat dengan kewafatan para ulama sebagai warisul anbiya. Sebab itu kalau kita nak jadikan rujukan kita terhadap isu akidah, isu hukum hakam, halal, haram dan lain-lainnya, kita mesti kembali kepada ulama yang telah wafat. Kalau akhir zaman ini, kalau kita ditanya, kalau urusan agama siapa yang patut kita rujuk kalau akhir zaman ini? Bagi ulama-ulama yang ngikut Quran dan Sunnah, mereka tidak akan lupa
nama-nama seperti Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Albani rahimallahu alaihim jami'an. Ini yang diketahui oleh orang yang mencintai ilmu Quran dan Sunnah. Dan ilmu mereka itu istiqamah dari waktu mereka hidup. Mereka tetap menyampaikan ilmu berlandaskan Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak ikut rational logik mereka masing-masing. Walaupun zaman berubah, hukum agama tak akan berubah. Tetapi selepas ulama-ulama warasul anbiya tidak ada, akan tinggallah ada juga orang berilmu, tapi ilmu yang tidak berpandukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang boleh dijual beli dengan harta benda, dengan kedudukan. Sehingga ilmu mereka itu mulai menimbulkan keraguan dalam Quran. Ini ilmu orang ahli agama akhir zaman. Dia boleh mempertikaikan Al-Quran. Al-Quran Allah dah beritahu, zalikal kitab la raiba fi. Dalam kitab ini tak ada keraguan lagi. Semua adalah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebab itulah ulama sahabat pun tidak mempertikaikan wahyu, tabi'in tak mempertikaikan wahyu, tabi'in tidak mempertikaikan wahyu. Ulama-ulama yang saya sebut nama mereka tak pernah mempertikaikan wahyu, kecuali ulama yang masih hidup. Mereka mulai menimbulkan keraguan balik. Betulkah, tak betulkah? Itu yang dinamakan ayam yurfa'u fihal ilm, di hari yang mana ilmu agama yang berlandaskan Quran dan Sunnah terhapus. Tinggallah orang yang ahli akliyah, orang kata akliyun, orang ahli rasional. Kalau nak kira rasional, zaman Nabi bila berlaku Isra' dan Mi'raj, memang tak rasional. Bagaimana yang kita boleh berangkat daripada Mekah ke Medina, Palestine. Bukan dia di Medina lagi, dia di Mekah lagi. Palestine pula bukan dekat. Kenderaan yang paling laju unta dan kuda. Itu mengambil masa minggu, berminggu-minggu. Itu naik ke langit pula, balik pada hari itu juga, malam yang sama. Memang tak boleh diterima oleh akal, ikut logiknya. Tapi ini urusan gaib yang Allah nak tunjuk kuasanya. Dia kata kun fayakun. Seperti mana yang kita pelajari, membunuh anak dilarang. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu. Imma kerana adat, imma kerana ketakutan kematian dan macam-macam. Itu memang dilarang oleh agama. Tapi Allah perintah Khidir alaihissalam untuk membunuh seorang anak. Mana rasionalnya? Apa nak jadi pada anak itu masa depan kalau dia membesar? Itu ada dalam ilmu Allah, tidak ada dalam ilmu kita. Bila Musa AS tanya kepada Khidir, Khidir jawab. Bukan dia jawab, dia kata engkau telah gagal. Ini kali kedua kau soalkan saya.
tinggal satu lagi ya soalan, maka kita akan berpisah. Musa diperintah oleh Allah pergi cari ilmu daripada Khidir. Khidir siapa? Musa siapa? Semua tahu Musa itu kalam Allah. Tapi Allah perintah Musa pergi cari. Bila kali ketiga, bila Musa tanya lagi, maka barulah Khidir ceritakan satu persatu. Kerana Allah bagi satu ilmu kepada Khidir yang Allah tak bagi kepada yang lain, ialah ilmu laduni. Dia bunuh anak itu kerana ibu bapaknya orang yang baik, solihin. Tapi anak ini besar akan jadi anak yang derhaka, yang tak beriman, dan akan menimbulkan banyak fitnah kepada orang tuanya. Allah nak gantikan keluarga ini dengan anak yang soleh. Allah takdirkan anak itu dilahirkan, dan Allah tahu anak ini besar akan jadi anak yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada ibu bapa. Sebab itu Khidir diperintah untuk membunuh. Ikut logik tak logik, tapi ini wahyu. Allah yang ciptakan kita semua, dia tahu. Kita tak tahu. Tapi kita tak boleh jadikan itu sebagai alasan. Kita tengok anak itu nakal sangat, itu anak jahat ni, tak boleh, kerana kita tak ada ilmu. Tapi Allah ada. Ya. Ini urusan-urusan ghaibiyah, termasuk urusan-urusan akhirat. Kita tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bertanya, dia kata, ini orang Muslim, dia ada masalah tentang kepercayaan terhadap syurga dan neraka. Yang lain dia boleh ikut. Ini born Muslim ini. Tapi saya ada keraguan terhadap syurga dan neraka. Dia kata, dead man don't tell tales. Orang yang mati tak pernah balik cerita kat kita. Bagaimana kita tahu? Orang mati pun belum masuk neraka lagi. Orang hidup pun belum masuk syurga lagi. Saya kata perasaan saudara itu ada betulnya. You boleh ragu, saya pun boleh ragu. Kalau tidak ada dalam Quran, kita boleh ragu-ragu. Betul ke? Tak betul ke? Tapi kenapa kita percaya adanya syurga? Kenapa kita percaya adanya neraka? Kerana Allah sebut syurga dalam Quran. Allah sebut neraka dalam Quran. Allah yang sebut. Allah sebut tentang akhirat. Allah sebut tentang hisab. Allah sebut tentang yaum tamatul kubra. Semua Allah sebut. Bila Allah sebut dalam Quran, Quran satu kitab yang tak boleh diragui. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu cara kita. Tapi kalau tak sebut, jangan percaya. Siapa suruh percaya? Kenapa kita percaya ada jin? Kita banyak yang ada di sini tak ada pengalaman dengan jin pun. Ya. Hanya kita tahun ini bila kita buat youth camp di Langkawi, kita ada pengalaman bau bahawa pemuda-pemudi kita ya, ada pengalaman terdedah dengan jin. Itu pengalaman bau ya. Tapi kita sudah baca doa kan. Nabi dah ajar kita bila sampai tempat baru,
Baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bila Allah sebut ada jin, ada jin. Allah bantu Nabi Muhammad dalam peperangan Badar, peperangan Hunain dengan bantuan malaikat. Allah bantu Sulaiman alaihissalam dengan bantuan jin. Kita minta Allah bantu kita, Allah boleh takdirkan yang bantu kita jin. Bagaimana jin bantu kita? Dengan ada jinnya, manusia ini lebih berdisiplin. Dia tak berani merayau, dia tak berani mengganggu orang lain, dia cepat tidur. Kadang-kadang macam-macam. Kita sebenarnya kita yakin, kita dah minta perlindungan, Allah dah kata memang ada jin, malaikat pun ada. Kalau jadi kita mesti bersatu, yakin pada Allah. Alhamdulillah, semua selamat. Ini sebagai contoh. Kalau tak salah saya ikut catatan saya, ini kelas yang pertama ya, 2020. Alhamdulillah. Maka kita sudah masuk hadis 2298. Betul tak betul? Sangat cantik ya, kita buka dengan topik ini. Tahun 2020 kita bermula dengan dakwah dengan teladan. Artinya sudah sampai masa kita jemaah sini mulai mengatur strategi dan aktif dalam menyampaikan ilmu. Selain daripada mempelajari ilmu, kita mesti sampaikan. Kalau sampaikan ilmu kepada orang yang belum Muslim, baru dinamakan dakwah. Sampaikan ilmu macam kita tiap-tiap malam hari Rabu, itu di majlis ilmu. Bukan majlis dakwah, majlis ilmu. Majlis tazkirah, peringatan. Majlis nasihat. Ya. Majlis islahiyah, memperbaiki keadaan kita, kepahaman kita, iman kita, ibadat kita. Bila kata dakwah, artinya kita sudah ada orang yang belum Muslim, yang mengikut, yang hadir, yang mendengar. Hadis 2298 menceritakan tentang dakwah yang lebih positif adalah dakwah dengan tauladan, contoh. Sebab itu Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dalam surah Fusilat ayat 31, Allah ingatkan kita siapakah perkataannya, ucapannya ahsan, yang lebih baik daripada orang yang menyeru, berdakwah, mengajak orang lain kepada agama Allah. Ilallah, da'a ilallah. Wa amila salihah, pendakwah itu mesti seorang yang beramal dulu, dan amalan dia mesti soleh. Amalan itu tu amalan yang baik, contoh yang baik. Wa qala innani minal muslimin, dan orang itu sangat bangga untuk memperkenalkan identitinya sebagai seorang Muslim. Segi ucapan, cara dia bercakap, kerana I am a Muslim. Sebab itu saya tak bohong, saya tak tipu, saya tutup aurat, saya cakap yang benar, saya beramanah, bukan saya seorang pengkhianat. Pengkhianat ini macam-macam khianat. Allah bagi kita seorang isteri tak jaga, khianat. Kerana isteri satu amanah. Allah bagi anak tak jaga, khianat.
Allah bagi kerja, tak jaga, khianat. Allah bagi kuasa untuk jaga negara, jaga kekayaan negara, kita khianat. Kita rampas hak rakyat, kita rampas hak negara pun kita ambil. Itu semua khianat. Hukum tentang khianat besar. Tapi kita orang beragama, kita semua tak tahu apa itu khianat sekarang. Bagi kita semua okey. Sebab itu kita bohong pun no problem, tipu no problem, semua boleh. Wahal itu bertentangan dengan akhlak sebagai seorang Muslim, khususnya seorang pendakwah. Dia bangga di mana dia pergi, I am a Muslim, sebagai pakaian saya cara Islam, makanan saya cara Islam, minum saya cara Islam, ya, urus niaga saya cara Islam. Kalau saya kata barang itu fresh lah. Kalau saya kata saya jual, ya, fruit juice lah, bukan saya jual ais. Ini fruit juice, dia bagi suku saja fruit juice, 3 suku ais. Tapi dia charge kita bukan charge harga ais, harga jus. Penipuan dalam perniagaan. Kadang-kadang kedai makan pun, dia ada masak berapa hari ya, makanan itu, lauk itu yang tak habis, esok dia jual balik, lusa jual balik, ayam goreng balik. Lama-lama kita pun tak rasalah rasa ayam. Tapi kita tanya fresh, tipu lagi. Bukan you tak boleh masak masakan baru, masakan lama pun masih boleh dijual, bukan tak boleh, dia boleh rosak. Tapi kita tak boleh kata itu fresh, itu yesterday punya. Kalau ini ada diskaun 10%, tak tipu lah. Ini contoh. Tapi kadang-kadang kita tak, dia tabur sikit, dia panasnya macam fresh, tapi bukan fresh, macam fresh. Macam-macam jenis penipuan. Kerana kita yakin bahawa melalui penipuan kita boleh untung, itu rugi. Allah dah bagi tahu, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kita dah tak percaya, ya. Kalau you bertakwa, insya-Allah, ya, dengan izin Allah, Allah akan tunjuk jalan keluar untuk mengatasi masalah kamu. Dia sediakan rezeki pada kamu, dia jalan yang kamu tak terfikir. Dakwah ini Allah juga ingatkan kita dalam suratul Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah." Ajaklah manusia kepada agama Tuhan kamu secara kebijaksanaan. Hikmah, ikut sunnah Nabi. Nabi sebaik-baik pendakwah, ikut cara dia. Jangan ikut nafsu. Kita balik hadis itu dari Jaril bin Abdullah radhiyallahu an, katanya serombongan orang Arab dusun datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian bulu kibas. Berpakaian kibas ini berarti berpakaian yang kasar, taklah macam orang kaya, kira orang-orang kampung, ya, dusun, orang kampung. Setelah melihat keadaan mereka yang menyedihkan itu, Rasulullah maklumkan bahawa mereka ditimpa musibah dan memerlukan bantuan. Dia nampak keadaan mereka yang serba kekurangan. Lalu Rasulullah menganjurkan agar orang banyak yang ada bersama Nabi memberi sedekah kepada mereka. Ini tengok, ini dakwah bil hal. Nampak orang susah, jangan cerita pasal Tuhan lagi. Kita bantu dia mengatasi kesusahan dia. Kalau orang datang dia lapar-lapar, kasih makan dulu. Jangan suruh dia berdoa, suruh makan dulu.
Ya. Tetapi anjuran Rasulullah SAW itu agak lambat mendapat respon, sehingga kelihatan di wajah Nabi kita Muhammad SAW bahawa beliau agar kecewa. Ya, Nabi kita pun insan yang biasa, bila dia menyeru supaya sama-sama kita bantulah ya kumpulan ini, orang korang ya respon. Kemudian datang seorang laki-laki Ansar memberikan wang. Kemudian datang pula orang lain, yang lain dan seterusnya, sehingga wajah beliau berubah jadi gembira. Bila Nabi suruh, nampak korang respon, tiba dia datang. Satu orang mula respon, diikuti dengan orang kedua, ketiga dan terusnya. Kadang-kadang buat kebaikan ini dia perlu ada orang anchor person. Who want to donate? Masing-masing tunggu siapa nak mula. Itu biasalah kan. Yang penting kalau kita lihat hadis ini, bila suasana itu telah dapat ya respon, Rasulullah rasa gembira. Siapa memberi contoh, mengajak melakukan perbuatan baik dalam Islam, kemudian perbuatan diikuti orang, maka dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Tidak seorang sedikit pun bagi orang yang buat dan orang yang mula-mula ya lakukan. Itu yang datangnya kalimah man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila bihi ba'dahu kutiba lahu mislu ajrin man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa'umila bihi ba'dahu kutiba alaihi mislu wizrin, katanya. Man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'un. Siapa yang memberi contoh melakukan satu perbuatan yang baik dalam Islam, kemudian perbuatan diikuti orang, maka dia dapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Tidak seorang sedikit pun pahala bagi orang itu dan dia. Begitu pula siapa yang mengajak melakukan kejahatan, kemudian dikerjakan orang pula kerana mengikut dia, maka ditulisnya dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun dosa orang yang melakukannya. Orang yang melakukan pun ada dosa, orang yang anjurkan dosa, dia juga dapat dosa itu. Hadis ini timbul satu fitnah kepada orang yang suka buat bid'ah. Seakan-akan itu bid'ah hasanah, maka dapat pahala. Berdasarkannya man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kita kata cuba ulang balik sabda Nabi. Nabi sabda man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Mana ada kalimat man sanna fil Islam bid'ah hasanah? Tak ada. Yang ada sunnatan hasanatan. Apa itu sunnah? Sunnah artinya tariq, jalan. Bila orang datang dan mulai bantu, dia tunjuk jalan. Apa yang mampulah. Mungkin orang tu tak mampu banyak, dia mampu sikit. Orang lain nampak, dia pun ikut. Itu dinamakan sunnah hasanah, bukan bid'ah. Hadis kata bid'ah hasanah memang tak ada. Ya. Apa juga yang kita buat yang tidak bercanggah dengan hukum syarak, macam zaman sekarang ya, siapa yang mulakan tabung ini, dia dapat pahala
Dan siapa yang masuk wang dan tabung, dia pun dapat pahala. Dan orang yang mula-mula anjurkan tabung akan terus dapat pahala. Ini untungnya kita mula-mula buat baik. Kita yang jadi anchor person. Ya. Sebab itu kalau dalam fundraising kita, who want to donate? Tiba-tiba ada orang semua tu tunggu saya lepas. Dia start, yang lain start. Dapat galakkan. Orang yang mula anchor person will get a lot of reward. Tapi jangan dia pakat dulu. Dia kata, saya angkat tapi saya tak bagi. Saya promote saja. Setengah orang niaga begitu. Ya, macam kita tengok di mana-mana orang niaga kan. Dia kata, ini barang ini, satu barang, tambah lagi satu, tambah lagi dua, tambah lagi empat. Harganya sekian banyak. Ini kalau tak beli memang rugi. Wah, cepat satu orang angkat. Oh, baik. Wah, bukan dia yang beli. Semua geng sepakat saja. Ya. Dia tak beli. Kemudian dia kata lah, dia bagi duit, tapi belakang dia ambil balik. Dia semua marketing. Jadi orang lain pun, wah, terlepas peluang saya. Akhirnya dia buat lagi. Ini satu barang. Very cheap. Ini special offer. The best buy. 50 ringgit. Jangan lagi. Saya tambah satu lagi. Tak ada orang. Jangan lagi. Saya tambah lagi. Wah, tambah sampai 7 barang. Still 50 ringgit. Mana orang tak mau beli kan? Asalnya dia kata satu barang 50. Dah tambah sekarang 6 barang 50. Ini semua kita kena hati-hati. Kalau niat dia betul, alhamdulillah. Niat dia itu nak tipu. Ini yang kata Nabi, man ghasya falaysa minna. Siapa tipu dalam perniagaan, bukan umat saya. Ya. Barang tak fresh, jangan kata fresh. Ya, kadang kita pergi pasar nak beli yang udang. Udang fresh udang. Yang letak di atas nampak fresh. Tapi bila kita beli, dia campur dengan yang bawah. Akhirnya buat balik, bila kita nak goreng, sudah bau. Semua ini penipuan. Ya. Jadi kalau kita lihat, tengok, bila orang susah, kata Nabi, tauladan dari Nabi, kita jangan cerita apa, kita bantu dia dulu. Itu yang dikatakan dakwah bilhal, dakwah dengan contoh, bukan dakwah bilisan, pandai cakap saja. Dia tetamu, kita layan tetamu, nampak dia susah, kita bantu dia mengatasi kesusahan. Tengok waktu Fathul Makkah, kenapa begitu ramai orang masuk Islam? Kerana Rasulullah begitu dermawan. Semua harta rampasan perang yang dimiliki oleh Nabi, dia serahkan kepada orang yang di Mekah, pemimpin Mekah. Yang musuh dia, tapi dia bagi kambing mau 10 ekor. Kalau dia ada 100, dia bagi 100 ekor. Sampai orang yang tak suka pada Nabi kata, bagaimana kita boleh marah manusia ini, dia begitu dermawan. Tak pernah kira masalah harta dunia ini, dia terus bagi. Memenangkan orang itu, akhirnya ketua itu masuk Islam, pengikut dia semua masuk Islam. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dini afwaja. Kerana contoh tauladan dari Nabi. That is the best dakwah lah. Ya. Kita baca lagi satu hadis. Ya. Mungkin ada orang kata, kalau saya buat benda tak elok pula, tapi orang ikut. Sebab itu kita kena hati-hati. Kita tak boleh kata dosa masing-masing. Betul, dosa masing-masing kalau masing-masing yang buat. Tapi dosa dia ini kerana you yang tunjuk pada dia, you galak dia. Kalau you dah menipu, you galak pegawai you atau suruh menipu, sama-sama berdosa. Akhirnya
Semua orang dalam jabatan itu jadi penipu. Puncah daripada satu orang. Kerana orang yang menipu besar, terlepas orang yang bawah tak takut lagi. Kita perlu membenteras kemungkaran supaya orang lain ambil pengajaran. Tapi kalau orang-orang yang sudah buat macam-macam ini, kita lepaskan dia, itu tandanya kita beri galakan. Orang lain pun boleh buat. Itu bahaya. Mesej yang kita hantar keluar, artinya kalau orang yang khianat berbilin-bilin tak ada masalah, apa yang ribu-ribu. Sedang undang-undang Islam dia adil. Bukan. Salah tetap salah. Dia tak kata orang bawah saja salah, orang atas tak salah. Tak. Hadis 2299, Rasulullah juga bersabda dari Abi Hurairah. Qala man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu wujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min wujurihim syai'a wa man da'a ila dalala kana alaihi min al-ithmi mislu athami man tabi'ahum la yanqusu zalika min athamihim syai'a. Siapa-siapa mengajak ke jalan kebenaran, maka dia beroleh pahala sebanyak pahala yang diterima oleh orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit pun. Orang itu pun dapat, dia pun dapat sepenuh. Sebagaimana Nabi pernah bersabda dalam hadis yang lain, fa wallahi ay yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, kalau satu manusia boleh dapat hidayat Allah melalui usaha kita, kita yang ajak dia, kita yang cerita pada tentang Islam, dia tertarik dengan Islam, akhirnya dia minat belajar tentang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Nabi sumpah dengan nama Allah, kita dapat selamatkan satu manusia daripada dolala ilal huda ilal haq. Kita adalah manusia yang paling kaya di sisi Allah. Kita dapat ganjaran macam khumri ni'am. Kalau khumri ni'am di zaman Nabi, kira nak cerita bagaimana zaman kita ya. Nak kira mungkin satu Ferrari ya. Kira satu kenderaan yang paling ekspensif lah. Paling mahal. Sangat bernilai. Begitu kedudukan dakwah ini sangat bernilai di sisi Allah. Kerana kita dapat selamat satu manusia dari azab Allah Rabbul Alamin. Ya. Sebab itu semua sahabat terlibat dengan dakwah. Semua sahabat. Sebab itu 23 tahun maka Medina tukar corak. Ya. Medina daripada Yathrib jadi Medina Al-Munawwarah. Ya. Mekah yang penuh dengan berhala musyrikin, tinggal Kaabah dan hanya orang Islam boleh tinggal di situ. Taif yang memusuhi Nabi semua masuk Islam. Allahu Akbar. Tapi kita sangat jauh ketinggalan. Kita susah nak berdakwah kalau kita benci orang lain, tak boleh. Orang menentang kita macam zaman Nabi, orang menentang Nabi kerana kejahilan mereka. Maka kita pula jangan bertindak seperti mereka, beremosi macam mereka. Kita bertindak mengikut nilai-nilai Islam. Tapi kita pun sekarang tidak. Bukan. Sama-sama marah. Kita kena sabar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang nak berdakwah, dia kena sabar. Tapi jangan gadai prinsip kita. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Kita tak kompromi. Tapi kita tidak akan bertindak macam orang jahiliyah. Orang yang tidak tahu kebenaran, dia bertindak ikut nafsu. Kita yang tahu kebenaran, kita bertindak ikut wahyu. Itu cara kita. Kita mesti tunjuk keadilan, kebijaksanaan. Ya.
yang ada dalam Islam. Hak kamu telah kami berikan. Di waktu yang sama kita juga ada pendirian lakum dinukum waliyadin. Hak kami, kamu jangan ganggu. Kerana hak kamu telah kami beri. Kenapa hak kami kamu nak ganggu? Oleh kerana kita lemah, maka terus mengganggu kita. Itu tanggungjawab kita. Pertama, kita tunjuk akhlak yang baik. Tengok dalam satu ayat lagi di dalam surah Taubah ayat 6. Allah berfirman, wa in ahadu minal musyrikin istajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dalam surah At-Taubah ayat 6. Bila ada seseorang musyrikin yang minta perlindungan dengan kamu atau hidup bersama kamu atau jiran kamu, jangan kamu berpisah dengan mereka sehingga kamu memperdengarkan kalimat Allah pada mereka. Kalau kamu sudah jalankan dakwah, jangan kamu ganggu mereka walaupun mereka tak terima, tapi biarlah mereka hidup bersama kamu dan dia rasa aman hidup berjiran dengan orang Islam. Dia rasa kalau dia berurusan dengan orang Islam, dia rasa puas hati di kita tak tipu dia, kita buat naya, tak pernah buat naya orang. Kita sangat baik, akhlak yang mulia, adil, amanah, jujur. Kenapa? Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, kerana mereka tu kaum yang tak tahu. Kalau kamu kata kamu punya agama bagus, buktikan kebaikan agama kamu melalui akhlak, contoh amalan kamu sendiri. Itu penting. Di situ kita gagal. Islam bermula daripada diri. Sebab itu hadis awal-awal dari Sahih Bukhari bunyi apa? Innamal a'malu binniyat. Ada satu hadis lagi, innamal a'malu bil khawatimi. Bil khawatim. Mula amalan kita bergantung pada nawaitu, niat kita, kenapa you buat. Kemudian Nabi sebut lagi innamal a'malu bil khawatim. Amalan kamu akhirnya dinilai oleh Allah pada akhir. Bukan pada awal mungkin kamu buat baik tapi akhir kamu baik, tidak. Kalau niat you baik, tentu dia akan akhir dengan baik. Dia akan beristiqamah. Setengah orang waktu mula cakap hebat, belakang bila dia diuji, dia khianat. Kan? Waktu kamu tak ada kuasa, kamu baik. Bila kamu diberi kuasa, baik tak baik? Itu khawatir kamu. Bila you nak turun dari kuasa, you turun dengan kuasa bagaimana? Itu semua perlu dikaji. You kata you baik, alhamdulillah. Sebab itu bagaimana kata hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia dengar kalam Allah, kalimah Allah diperdengarkan. Sebab itu kita orang Islam, kita beramal. Jumpa sama Muslim, Assalamualaikum. Orang tak Muslim pun dengar. Dia pun dengar kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersin, kita Alhamdulillah. Biar dia dengar. Kita nak makan Bismillah, biar dia dengar. Kita nak lepas makan Alhamdulillah, biar dia dengar. Supaya dia biasa dengan kalam Allah. Ya. Nabi dengan orang tak Muslim pun insya-Allah, masya-Allah, jammalakallah. Kalau orang buat baik dengan Nabi, Nabi doa, jammalakallah, semoga Allah indahkan akhlak engkau, jazakallahu khairan, semoga Allah memberi ganjaran pada kebaikan engkau. Dia tak kata, kalau orang tak Muslim, kita kata thank you. Orang Muslim, jazakallah. Boleh pakai jazakallah, no problem. Supaya dia dengar. What you say? What you say? Dakwah lah.
The meaning jazakum. May Allah reward you. Because siapa yang bagi rezeki pada dia? Allah juga. Allah jadikan dia. Hanya dia tak beriman kerana dia tak tahu. Zalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Tapi sampai hari ini kita dah gagal berdakwah kerana kita anggap semua ayat Quran yang kita baca untuk kita, untuk sesama kita, dan tidak kepada orang lain. So hukum hakam yang kita belajar semua inward, semua inward, tak ada yang outward. Kerana kepahaman kita begitu. Kepahaman yang diajar oleh Nabi para sahabat tidak begitu. Semua outward, reach out. Sebab itu masuk orang Islam, masuk Islam. Tapi dakwah yang sangat berkesan dari zaman Nabi, sahabat, kerana dakwah melalui contoh. Bilhal. Dia tunjuk amanahnya, ikhlasnya, jujurnya, suka buat baik, kebersihannya, komitmennya. Orang tertarik. Kalau berniaga dengan orang Islam, you tak payah susah hati, dia tak akan tipu kamu. Kalau berjiran dengan orang Islam, you jangan susah hati, dia akan jaga kamu, hak kamu, dia tak mengganggu kamu. Tengok kita kadang-kadang malam-malam nak seronok mengganggu jiran, kena tangkap. Kenapa? Lupa. Itu jiran ada hak. You nak bising-bising itu sampai jiran tak boleh tidur. Tak boleh, you kena ada hak dia. Ya, saya baru balik daripada Penang pergi satu kawasan Betam. Jumpa jemaah lama. Jemaah saya yang saya kenal sejak tahun 70-an. Jumpa balik Tajuddin kita, ya. Jadi kata mereka, tempat markas kita di situ kebetulan tepi dengan satu restoran. Restoran pula dimiliki oleh orang Islam. Nama restoran pun cantik, besar. Nama dia Char Kway Teow. Utara kan, nama pun Char Kway Teow. Not bad jugalah orang-orang Islam dia letakkan Char Kway Teow. Tapi dia kata kalau cuti-cuti dia memang penuh dengan muzik. Tarik perhatian orang pelanggan kan. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita jumpalah. Ya, dengan baik kata kita ada kuliah. Kuliah dia 1 jam saja. Daripada 8-9. Boleh tak waktu itu kamu tidak on kan muzik? Lepas kami habis kuliah dah 9:30 habis semayang, itu kamu punya dunia lah. Hak jiran dia, tapi kita ada hak untuk beritahu. Kadang-kadang kita orang Islam pun lupa hak orang. Kita orang Islam sangat sensitif. Kerana Islam ajar kita disiplin, akhlak. Ya, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan umat dia. Katanya, azqalu syai'in fi mizanil abdi yaumil qiyamah al-khuluqu hasan. Nabi ingatkan kita, rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhuma. Di hari akhirat bila kita dibangkitkan oleh Allah, amalan yang paling berat nilainya selain iman, of course kita ada iman, tak ada nilai lah semua. You akhlak bagaimana baik, kata iman habis. Tapi dah ada iman diikuti dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang membawa timbangan yang paling berat di sisi Allah. Allah value akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik, pertama, selamatkan diri kita. Kedua, dapat membimbing orang lain. Kalau kita ada anak, orang muda bersama kita, dia pun jadi seorang yang baik kerana kita tunjuk dia yang baik. Akhirnya ada orang juga masuk Islam kerana akhlak kita yang baik.
not judgmental, not selfish, you are not rude. Tiap kali kita nak cakap dengan orang, kita guna perkataan yang paling baik. Tak maki hamun, tak guna perkataan yang kotor. Always choose the best word. Sebagaimana Nabi kata, man kana yu'min billahi yawmal akhir falyaqul khairun aw liyasmut. Siapa beriman pada Allah dan hari kemudian nak cakap yang baik, kalimah yang terbaik, kalau tidak diam lebih baik. Orang maki hamun kita, kita tenang. Lepas itu kita sampaikan. Sampai dia malu. Ya. Kita tak guna macam, you maki, saya pun sama-sama maki. A word for a word. No. I use the best word. Because kita adalah the best umat. Ya. Kalimah tayyibah. Kalimah yang keluar dari kita semua tayyibah. Then people value kita. Sebab itu we have to be very, orang kata sensitif. Macam kita lah, kalau kita pakai toilet itu bersih, kita pakai, jaga kebersihan. Orang lain masuk, wah, very clean. I saw the Muslim are very clean people. Contohnya, dia punya value. Macam kita pergi Jepun, mungkin saya cerita, saya ulang balik. Orang Jepun, kalau you nak bawa apa, you kena ingat, jangan buang sampah merata. Dalam kenderaan, dalam bas, dia tak boleh buang dalam tempat itu. Dia ada kawasannya, dia ada plastik you buang. Kerana kita adalah satu camp ibadah situ. Dalam bas itu ada juga saudari-saudari baru, orang Jepun. Bila bas sampai kepada matlamat dia, berarti masjid mana tempat dia akan berhimpun dan akan keluarga datang ambil anak masing-masing. Bas itu banyak sampah. Tapi Allah Maha Kuasa, kerana adanya saudari baru di situ yang sudah dididik tak boleh buang sampah, dia kutip. Baru dia turun bas. Nampak tak? Cuba kalau dia tak kutip, dia pun macam kita. Bus driver akan bawa passenger dah turun, bus driver dan balik kepada center dia, nanti dia masuk bas, terkejut. Oh, beginilah. Bagaimana orang boleh tertarik kepada Islam? Kalau begitulah perangai kita pengotor. Bukan? Ini contoh. Kita pun, mereka maklum pada kita syukur for the sister who kebetulan sedar dan dia ambil tindakan. Supaya bas itu bila sampai stesen dan tengok bersih. Then next time kalau dia nak sewakan kepada orang Islam pun, he have no problem. Kalau tidak, next time dia charge plus another service, cleaning service. Pasal kita ini love to litter. Kita ingat buang sampah ini sunnah. Sebab itu kita buang merata. Walaupun kita tak cakap, tapi kamu suka. Bila kamu suka, benda yang Nabi tak suka, Islam tak suka, kamu suka. Ini contoh saja, supaya kita faham, dakwah yang paling baik melalui akhlak yang baik, budi bahasa yang baik. Kalau orang amanahkan sesuatu, kita buktikan mereka kita beramanah. Kalau kita niagakan barang orang, kita bertanggungjawab sepenuhnya. Dia rosak, kita kata rosak. Kita boleh discount. Baru kita boleh buktikan bahawa we are innani mina muslimin, because we are Muslim. Kalau soalan, saya buka untuk soal jawab. Fadal. Yang hukum mencuri. Islam ada membezakan antara orang yang mencuri yang
Oh, memang ada perbezaannya. Kalau orang curi pun, kalau dia keadaan famine, waktu keadaan susah, zaman Umar biasanya hukum hudud ditangguhkan, termasuk hukum curi. Pasal terlalu banyak orang susah. Ya, dengan adanya wabak sini, wabak itu banyak. Ya, kerana ada orang kata kemarau panjang, jadi banyak masalah. Sebab itu tak hukum lagi. Pasal orang yang hidup, apa saja dia boleh dapat, dia ambil. Tapi kalau orang memang hobi dia curi, dan dia adalah hukuman dia. Ya, kalau curi benda itu kecilan, dia akan bagi warning, cek balik, kenapa you curi. Kalau dia kerana ini, kerana menasabah, dilepaskan, dibantukan, bagi bantuan kerana dia susah. Tapi kalau dia hobi suka curi, dia tengok barang kalau taklah bernilai sangat, dia mungkin penjarakan dia, disiplinkan dia, rehabilit dia lah kita, supaya dia jangan curi lagi. Kalau dia masih suka curi kepada sampai dia masuk rumah, itu sudah, kalau sampai masuk rumah, itu boleh potong tangan itu. Because curi ni macam-macam peringkat. Kalau you lalai letak barang, dia curi juga. Tapi dia hukum tak sama. Yang you sengaja masuk rumah, you tahu rumah orang, kalau kita peep in saja, dia boleh ambil ya satu panah atau satu benda yang tajam, dia boleh cucuk mata kita. Because kita tak boleh peep into the privacy seseorang dalam rumah, tak boleh. Dia boleh buat kalau dia nak buat. Ya. Zaman sekarang curi itu tak payah bayarkan uang, transfer dia. Itu bukan curi lagi tu. Itu rompak sudah. Ya. Itu mencuri, itu perompak. Itu memang berat lah. Berat. Ya. Ini sampai berjuta-juta ni. Itu bukan perkara kecil lagi. Kalau benda itu kita tak ambil tindakan, memang kita akan bagi suatu signal yang begitu bahaya kepada rakyat. Ya. Sebab itu memang beratlah. Itu bukan masalah curi, itu sudah pengkhianat. Oh, lebih. Kerana dia merosakkan ekonomi negara itu. Dia kesan dia besar. Dia bukan dia curi satu orang yang buat duit. Dia curi wang negara. Dia tak sepatut duduk di negara ini lagi. Tapi kalau kita kata tak sepatut, dia hijrah. Dia kena ambil balik semua yang bukan hak dia. Lepas tu, kalau kita nak kata, you nak hijrah. Tapi hak itu mesti dikembalikan. Itu hukum. Naam, sis. Itu office, no problem. It's not a private. It's not your house. Private house, you tak boleh. Kalau office memang dia terbuka. Ya. Then there is no problem. Office, no problem. We are talking about house. Ada lagi soalan yang lain? Tapi yang dikatakan dosa orang pun tak boleh dia tak boleh tanggung dosa orang lain. Tapi yang dosa orang lain lah. Ya, memang tu. Saya tak suruh dia buat. Dia buat, jangan pula saya kena tanggung dosa dia. Tak boleh. Tapi kalau saya yang galak dia buat kerana dapat galakan dari saya, dosa lah. Macam saya kata, saya tak buat, tapi saya tunjuk jalan untuk you buat. Semua sangkut. You subahat. Itu sudah masuk bahagian subahat. Memang dia subahat.
Kadang-kadang hukum syarak dia lain, dia bertindak. Saya bagi satu contoh lagi. Seorang datang sampai dia mencederakan keluarga kita. Kita ada hak ikut hukum syarak. A life for a life. An eye for an eye. Bukan? A nose for a nose. Al-an bil anfa, ain bin ain. Semua ada. Ada nilai. Hak kita untuk tuntut qisas. Hak kita untuk pilih compensation. Hak kita untuk maafkan. Tapi mesti hak itu diserah kepada waris. Faham? Tapi kalau kita kata, saya bebaskan kau, bebaslah. Ikut hukum syarak. Tapi kita tak boleh jadikan itu sebagai contoh yang terbaik. Kalau saya maaf. Kerana kalau kita jadikan itu sebagai satu contoh orang kata apa, dipromote, ya, lama orang akan buat lagi banyak. Jadi kalau orang tak maafkan, you see, you all have no mercy. Your religion said mercy, but I have my right. You jangan send the wrong message. You nak buat baik pun, kalau you kaji kes itu kebetulan, memang adalah masalah sikit menyebabkan orang bertindak. Tapi kalau memang orang itu suka buat benda itu, you tak boleh lepas. Kerana bila you lepas, dia tidak membahayakan diri anak kita saja, dia membahayakan anak orang lain. So Islam always believe prevention is better than cure. You mesti menghalang, mencegah sebelum dia berlaku lagi. Faham ya? Kalau kita kata, oh you should forgive. Wah, semua dapat forgive, selamatlah. Berarti kita signal, give the wrong signal across. Ya, berarti anak orang Islam, kamu boleh buat apa sajalah, nanti dia akan maafkan kamu. But you have to be firm sometimes. Ya. Sekarang apa yang berlaku Ustaz, banyak sebab Aswah ni berluasa. Betul. Sebab dah nampak dia macam Ya. Oleh kerana dari atas dah buat dan tidak ada undang-undang boleh ambil tindakan, so yang bawah ikut. Dia sudah jadi mandar spider web lah. Dia kait mana, ya, sini tarik, sana sangkut, sana tak, semua sangkut. Mungkin dia kata bukan dia tak nak tanggung dosa. Bahawa ni sebab bukan dia bagi contoh, tapi bukan ikut-ikut. Ya, Allah tahu lah dia bagi contoh kau tidak. Bukan. Allah tahu dia yang bagi galakkan atau tidak. Allah tahu dia yang mempengaruhi orang itu atau tidak. Kenapa banyak sana pertukaran kadang-kadang orang? Kerana masing-masing nak ada dia punya website. Supaya masing-masing ada connected. Saya ni, you tahu lah buat kerjanya. You tahu lah tutup, sama-sama tutup. Ini yang kata orang lebih banyak berani buat benda salah kerana adanya orang yang memberi perlindungan. Senang saja. Kenapa banyak orang boleh jual dadah sampai sekarang? Kita tahu dadah itu tak bagus. Undang-undang dah ada. Kerana sini tangkap, sana lepas. Ada penyakit lagi, penyakit peguam-peguam kerjanya nak membela orang salah. Bukan. Kalau dah jelas salah, biar hukum. Tapi dia kata, I can fight for your case. Kemudian saya bail you keluar, lepas tu you kena bayar fee saya. Kerana you nak bayar fee saya, you kena curi lagi banyak lagi. You kena jual dadah lebih lagi kerana you nak bayar fee saya. Begitulah. Semua jadi kerana semua orang yang diberi ilmu tidak beramanah. Semua nak cari makan.
kes yang jelas salah, tapi kerana ada badan undang-undang dia kata, oh, I can fight for your case. Carilah apapun. Itu yang masalah sekarang. Jadi orang salah terus buat kesalahan kerana dia tahu dia dapat perlindungan. Apa berlaku pada peguam yang pembela? Dia tahu salah. Itulah dia khianat. Dia pun subahat itu. You know. Lain kalau memang orang itu dizalimi, you datang bantu. Nasabah. Tapi clear cut. Tapi saja. Saya nak kerja. Kerja saya itu macam orang dalam agama Islam, mana ada undang-undang untuk orang murtad? Tak ada. Bukan. Orang nak masuk Islam pun sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Fikir dulu. La iqra fiddin, tak ada paksaan agama. Kalau masuk tak boleh keluar. Mesti hidup dan mati dalam Islam. Bersedia. Tak bersedia jangan. Tak ada paksaan. Yang bawa kes-kes murtad ke mahkamah syariah siapa? Peguam. Bukan free. Kes tu tangguh lagi bagus, lagi tangguh lagi, tiap kali tu tangguh dia dapat duit. Sampai orang yang saya counsel orang nak murtad tu, saya kata, you have to pay. I have paid 20 over 1,000. I said, if you ask me, I said, don't pay, don't proceed anymore. Saya tanya juga pihak, hakim, kenapa kita boleh bawa kes murtad? Kita tahu Islam tak boleh izin orang murtad. Kalau dia sendiri nak murtad, itu dia dengan Allah. Dia tak boleh memohon. Bukan. Boleh tak kita orang Islam memohon, saya nak berzina? Boleh tak bagi satu keizinan? Berzina tentang haram. You berzina, you dengan Tuhan lah. Tapi kalau kita tangkap, hukum akan jatuh. Tapi mana boleh minta izin? Nak minta izin nak keluar? Tak boleh. Kalau agama ini saya punya, keluar lah. Bukan saya punya. Allah kata masuk, okey, keluar tu. Contohnya. Sebab itu semua jawatan ini ada ujian Allah. Bukan. Kita disuruh membela yang zalim. Siapa di antara yang zalim, yang dizalim? Paling banyak sepatutnya peguam yang perlu ada membela orang yang dizalim oleh alung. Itu juga kena bela. Itu bagus. Itu zalim betul. Pinjam baru 3,000, tapi lepas nak bayar tak tahulah sampai berpuluh ribu. Ini bagaimana ini? Itu you kena datang. Bahawa you tak bolehlah ambil kesempatan menzalimi orang yang sudah susah. You tak mau bantu sudah. You nak bantu, jangan sampai menzalimi mereka. Contoh, ini orang patut kita bela. Contohlah kan. Sebab itu kita kena hati-hati. Ilmu Allah bagi. Ya. Tapi kalau kita tahu orang itu salah saja kerana nak cari makan, I will fight for your case. I will find a way out. Tak boleh lah. Benda yang tak salah kan. Itu berlaku lagi kezaliman. Kerana you akan bagi galakkan pada dia untuk terus lagi buat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita dalam hamba-hambanya yang muslimin, mukminin, muttaqin, dan jadi khairu ummah yang berdakwah. Ya? Kita setiap hari Sabtu pagi ada program kita
ada program NMC, New Muslim Class. Yang banyak yang tidak Muslim pun datang, yang Muslim saudari baru datang, saudara baru, local foreigner, dan orang Muslim pun datang kerana orang Muslim pun kadang-kadang sudah hilang identiti Islamnya, asas-asas agama pun dia dah tak tahu. Di situlah kita reinforce balik. Jadi siapa jemaah yang rasa nak tengok bagaimana cara kita jalan kerja-kerja dakwah kita, you all can participate on every Saturday morning. Dan yang mengajar Quran, tajwid, kadang yang kita ajar orang baru Islam, pasal dia nak belajar, ayo ajar belajar Quran. Yang ajar pun kadang-kadang saudari baru, kerana mereka telah belajar, mereka juga yang ajar. Kerana ilmu hak Allah, kita bagi pada sesiapa. Mudah-mudahan bila orang itu minat belajar Quran, lama-lama dia tertarik dengan Islam. Kita tak semesti orang Muslim saja bilang, orang Muslim tak belajar kadang-kadang. Okay. Jadi ilmu hak Allah. Kita pernah dengar, kita pernah tengok viral kan, ada orang yang tukang jual kaset, CD semua dulu. Yang jual ini orang tak Islam, yang dia pula jual CD-CD Islam dengan baca Quran, dia dengar sampai akhirnya dia hafal surah Yasin. Tapi dia bukan Muslim. Tapi dia baca macam, dia hafal Yasin macam orang yang baca dalam CD itu. Apa, no problem. Mana tahu Allah bagi hidayat satu hari. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.